Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kepada rakan-rakan pendengar yang alhamdulillah bersama kami pada hari ini dalam seminar Keluarga Rahmah siri kedua, episod kedua. Insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tentang sekali lagi pada tajuk lelaki hero keluarga, hero atau zero. InsyaAllah hari ini anda bersama saya, moderator Fakrani bin Hayun, dan pada hari ini kita akan bersama dengan dua orang anak muda yang jiwanya besar, yang jiwanya muda. Kan minggu lepas kita bersama dengan pakcik-pakcik otai kan, Pak Utih dan juga Tok Babah. InsyaAllah pada minggu ini kita bawakan khas daripada Ikram Jasin. InsyaAllah kita akan bersama dengan dua orang anak muda yang tidak kurang hebatnya dan juga dengan pengalaman mereka, dengan experience mereka dengan tajuk ini, hero atau zero. Dan tanpa meninggalkan masa, saya memperkenalkan kita punya speaker yang pertama, iaitu Cikgu Muhammad Fadli bin Osman. Cikgu ni dia sahabat saya ni. InsyaAllah alhamdulillah kita dapat bersama dengan beliau pada hari ini, yang mana sebelum ini beliau pernah berkhidmat sebagai penolong pengarah di bahagian pendidikan khas KPM Putrajaya, dan beliau juga adalah seorang mantan pengerusi Ikram Teens, dan sekarang ni beliau sedang melanjutkan pelajaran sebagai siswa sepenuh masa sarjana pendidikan di UKM. Selamat datang akhi. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama insyaAllah pada hari ini. Dan kami ada seorang lagi speaker yang tidak kurang juga hebatnya, dan juga pengalaman beliau yang akan dikongsikan sepanjang seminar pada kali ini. Okey, iaitu saudara Muhammad Nurul Alimin bin Muhammad Hasaruddin, yang mendapat pendidikan sarjana muda kaunseling di Universiti Malaysia Terengganu UMT, dan beliau sekarang sedang bekerja sebagai kaunselor berdaftar. Okey, dan beliau sekarang berkerjaya di Melaka International College of Science and Technology MIKOS. Okey, dan beliau adalah seorang kaunselor berdaftar di lembaga kaunselor Malaysia. Beliau juga adalah aktivis Malaysian Against Pornography. Beliau juga adalah jawatankuasa Pertubuhan Pemuda Gemuk Ikram, dan beliau juga adalah Certified Professional Learning Facilitator. InsyaAllah selamat datang akhi. Okey, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Baik, jadi pada hari ini insyaAllah kita akan membincangkan tentang satu topik yang pada minggu lepas kita dah cerita tentang house chores. Bagaimana dengan house chores boleh membina ataupun membantu meningkatkan tahap seorang anak lelaki itu. Jadi pada hari ini, pada minggu lepas kita dah naikkan tahap lelaki itu. Tapi pada hari ini kita akan membincangkan bagaimana dengan meningkatnya tahap itu, bagaimana untuk dikawal. Okey, seorang lelaki, yes, kita tak nafikan dia adalah sangat sinonim dengan kekuatan. Okey, apabila seorang lelaki diberikan tanggungjawab, diberikan satu role, diberikan satu responsibility, seorang lelaki akan menjadi sangat bersemangat untuk menjalankan benda tersebut kan. Sebab lelaki ni memang sifatnya adalah pemimpin. Tapi dengan kekuatan, adakah sewenang-wenangnya lelaki ini boleh menggunakan kekuatan di sewenang-wenangnya? Okey. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan satu topik, hero atau zero. Sebab selalunya kita nampak banyak kes-kes yang melibatkan kekuatan ni. Saya contohkan bully lah. Bully ni memang sentiasa kita kaitkan dengan orang lelaki. So pada hari ini insya-Allah dengan dua orang anak muda berjiwa besar ini, kita akan bersama-sama untuk berbincang tentang tajuk ini. Tapi sebelum itu, saya mohon kepada rakan-rakan semua, kepada sahabat-sahabat penonton semua, untuk kita sama-sama kongsikan, sharekan Facebook live ini, kongsikan perkongsian live ini supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita, ibu-ibu bapa di luar sana, guru-guru, anak-anak kita boleh menonton bersama. Dan boleh tak saya minta anda untuk komen, adakah anda dengar perkongsian ini? Sebab kami nak pastikan supaya audio kami betul-betul sampai kepada anda dan tidak terganggulah di tengah-tengah nanti insya-Allah. Okey. Jadi saya minta rakan-rakan untuk kalau boleh ada komen anda daripada mana, ada jelas ke tak? Kalau macam saya daripada Hajasin, Ahli Fadli, Cikgu Fadli ni daripada Berisu. Dia bersiaran langsung dari Berisu. Saudara Alimin pula daripada Bacang. So kami bertiga semuanya di Melaka. Macam minggu lepas Pak Utih di Selangor.
Okey, Tok Babah di bahagian Jasin dan Puan Aisyah pun di bahagian Jasin kan. So hari ni alhamdulillah ketiga-tiga ni orang Melaka. So orang Melaka nak memberi kepada Malaysia. Itulah kan lebih kurang. Okey. Baik, so tadi sebelum kita mulakan perkongsian daripada sahabat saya, dua orang speaker yang hebat ni, saya minta rakan-rakan untuk sama-sama kongsikan, dan kalau dah kongsikan anda komen dan share di ruang komen, insyaAllah. Jadi nanti sekiranya ada soalan, anda boleh terus ajukan di ruang komen. InsyaAllah saya akan ajukan soalan tersebut kepada kita punya speaker. Baik, jadi sebelum kita pergi, kita dah nak mula dah ni. Okay, kalau sahabat-sahabat semua dah ready, insyaAllah saya akan ajukan soalan yang pertama kepada saudara Alimin, iaitu, okay, kita baca, selalunya kita selalu nampak kan, buli ni berlaku dalam banyak sangat cara kan. So, boleh tak saudara Alimin ceritakan tentang apakah sebenarnya punca buli ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi terima kasih kepada Fakrani dan juga Cikgu Fadli kerana kita sudi bersama-sama untuk bincangkan tentang satu topik yang sangat panas pada pagi ni. Okey, baik. Jika sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, yang pertama sebut tentang buli. Okey, jadi cuba kita lihat dulu apa sebenarnya definisi buli. Buli ni apa sebenarnya? Orang kata buli tiap-tiap hari di Malaysia ataupun di luar negara memang tak dapat lari daripada isu buli. Okey, definisi buli ni kita boleh katakan adalah satu perbuatan tingkah laku agresif yang berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain, sama ada dari segi fizikal, mental ataupun emosi. Itu adalah buli. Dan ada juga beberapa sarjana dia kata buli ini adalah salah satu salah laku yang dilakukan secara sedar, sama ada berbentuk fizikal ataupun psikologikal. Okey, ke atas mangsa yang lebih lemah bertujuan untuk mendatangkan kemudaratan fizikal ataupun psikologi. Okey, ini antara definisi tentang buli. Jadi perlakuan buli ini dilakukan secara berulang sehingga pembuli itu merasa seronok dan puas. Okey, baik. Jadi buli ni kita boleh lihat pada dua keadaan. Ni pada pandangan saya boleh dilihat pada dua keadaan. Yang pertama, masakan pokok bergoyang jika tiada angin. Okey, itu yang pertama. Masakan pokok bergoyang jika tiada angin. Okey, untuk yang kedua, pokok tetap akan bergoyang walaupun tiada angin. Okey, kita tengok yang pertama. Jadi keadaan ini datang daripada mangsa itu sendiri. Maknanya masakan pokok bergoyang jika tiada angin. Jadi keadaan buli ini kebiasaannya berlaku datang daripada mangsa itu sendiri. Mangsa buli itu pada permulaannya melakukan beberapa perkara yang menyakitkan hati, buat perkara yang orang kata rakan-rakan tak menyenangkan hati, kadang-kadang annoying dengan rakan sebilik contohnya. Jadi rakan itu pun marah. Dia marah terhadap mangsa itu, jadi secara automatik bertindak kasar untuk menyakiti mangsa itu kembali. Jadi mangsa ni pula yang dia buat annoying kepada rakan-rakannya, dia akan rasa murung, mungkin tambahan dia ada sejarah lampau yang menyebabkan dia trigger balik perkara tersebut, memori masih ada, lekatan masih ada. Contoh pernah berlaku di salah sebuah IPT. Baru-baru ini pernah berlaku di salah sebuah IPT, bukan nama sebenar, namanya Fatin. Okey, semasa dalam bilik ni, satu situasi, semasa dalam bilik mereka asalnya elok saja. Elok berbincang-bincang, borak-borak sambil berkenalan antara satu sama lain. Tiba satu situasi, satu keadaan. Nama dia Fatin, bukan nama sebenar. Fatin. Fatin dilakukan sesuatu perkara yang menyebabkan satu isi rumah ini rasa annoying, rasa marah terhadap Fatin ini. Okay, dia pun rasa marah, yang amat terlampau. Dia rasa marah, jadi ada beberapa keadaan, salah seorang pelajar, dia jumpa Fatin, dia minta untuk Fatin dijelaskan keadaan yang sebenar, apa yang berlaku adalah kisah-kisah dia. Dan rakan-rakan yang lain pun hentak pintu, kadang-kadang siap ada ambil hanger, seolah-olah macam nak menakutkan. Tapi sebenarnya rakan-rakan ni bukan sengaja, tapi mungkin perbuatan itu trigger kembali memori yang masih tersimpan kepada mangsa, dan akhirnya mangsa ini murung. Mangsa ini pun dia rasa macam dalam waktu kelas dia tak datang pun kelas disebabkan rasa tak boleh nak tengok muka rakan-rakan sebilik tersebut. Dia rasa murung, rasa stres. Kadang-kadang tidur, mak dia cerita, dia tidur dalam keadaan menggigil, kadang-kadang tangan shaking. Ini berlaku. Tangan shaking, kadang-kadang tidur dengan ibunya sendiri. Ini yang keadaan yang pertama lah, masakan pokok bergoyang jika
tiada angin. Kadang-kadang ni berlaku daripada mangsa itu sendiri. Yang kedua, pokok tetap akan bergoyang walaupun tiada angin. Ini memang hakikatnya memang pembuli itu memang nak membuli. Dia nampak orang yang lemah saja dia akan terus membuli. Walaupun mangsa buli ini tak lakukan apa-apa sesuatu pun yang menyakitkan hati pembuli, pembuli ini tetap nak membuli orang-orang yang lemah. Dua keadaan lah. Okey, jadi kita kembali pada punca. Ada beberapa punca, mungkin ada yang kata 7 punca, 5 punca, 6 punca yang menyebabkan buli ini terjadi. Okay, yang pertama, pembuli ini, punca yang pertama ialah dia ingin membalas kembali. Dia membalas kembali kadang-kadang individu ini yang membuli ini, dia mungkin ingin memperlihatkan rasa tak puas hati. Okey, mereka juga mungkin pernah menjadi mangsa buli. Okey, menurut Sigmund Freud, bapa kepada psikologi, mereka yang mengalami tekanan, deraan fizikal dan psikologi semasa zaman kanak-kanak. Okey, dia mengalami tekanan deraan fizikal dan juga psikologi semasa zaman kanak-kanak. Kemudian, apabila dewasa, untuk nak hilangkan tekanan ataupun peristiwa yang pahit tersebut, maka ubatnya apa? Ubatnya adalah untuk nak membalaskan kembali kepada orang tersebut. Walaupun sebenarnya dia tak balas pun orang yang membuli dia. Dia ambil pengalaman lampau tu, dia bangkit kembali, dia gunakan pengalaman lampau, rasa macam nak balas kembali tu, dia membuli kepada orang lain. Dia buli pada orang lain, dia tak buli pun kepada pembuli yang pernah buli pada diri dia. Itu punca yang pertama. Ada yang kedua, sebenarnya pembuli ini, dia ingin rasa selamat. Pembuli ni kadang-kadang dia ingin rasa selamat lah. Kadang-kadang pembuli ni, kadang-kadang dalam situasi di sekolah ataupun di mana-mana, dia sebenarnya tak rasa selamat ataupun cemburu ataupun rasa tak dihormati oleh junior-junior ataupun pelajar-pelajar yang lain. Okey, bila pembuli ini dia diterima oleh geng-geng yang tertentu. Contoh geng Karipap, geng Ketupat dan sebagainya kan. Bila dia masuk dalam geng tersebut, dia akan rasa selamat. Bila nak rasa selamat tu, desakan untuk bersama rakan-rakan dia akan sama-sama membuli dan dalam masa yang sama dia akan mengurangkan risiko diri dia untuk dibuli. Dia membuli dan dia rasa selamat daripada dibuli. Okey, pembuli ini memang sebenarnya bertujuan untuk berada dalam sekumpulan pembuli yang bertujuan untuk nak melindungi diri dia sendiri. Jadi bila berada dalam satu geng, dia rasa selamat, ada geng akan support dia dan dia akan cuba untuk membuli dan dapatlah dalam masa sama mengelakkan diri dia daripada dibuli. Okey, yang ketiga, punca yang ketiga adalah masalah keluarga itu sendiri. Okey, kadang-kadang perlakuan ibu bapa ni boleh menyumbang kepada anak menjadi pembuli. Rumah tangga berantakan, ibu bapa bergaduh depan anak. Jadi anak-anak ini akan mengalami defisit perhatian ataupun kurang perhatian. Jadi mereka ni akan buat apa sahaja untuk nak meraih perhatian, termasuklah buli. Kadang-kadang kita ibu bapa, kadang-kadang bila anak ni berjaya, setengah lah, tak semua. Kadang-kadang bila kita ni anak kita berjaya, anak kita tunjuk sesuatu balik rumah, tunjuk sesuatu, mak saya Along dah lukis sesuatu, lawa tak? Kadang-kadang ibu ni buat sikap acuh tak? Acuh, tak ambil kisah. Tapi satu situasi lain tak, bila anak buat salah, mak tu terus laju. Ibu bapa akan cepat ambil kisah tentang anak, akan tanya macam-macam, kenapa kau buat macam ni, kenapa kau buli orang, kenapa kau bertumbuk. Itulah yang anak suka, sebab mak dia ataupun ibu bapa lebih ambil perhatian terhadap isu yang orang kata isu tak baik yang berlaku pada diri anak tersebut. Dan punca yang keempat, kalau tengok punca yang keempat ni lebih kepada pembuli ni nak dapatkan keseronokan. Dia dapatkan kepuasan yang optimal bila dia tengok orang lain sengsara, rasa aku puas bila aku dapat buli orang, aku puas bila aku dapat buli, aku dapat tumbuk orang, bila aku puas bila aku dah berjaya mencederakan orang, rasa orang yang hero lah. Jadi pembuli ni dia akan rasa lebih kuat. Bila pembuli akan rasa lebih kuat dan berkuasa, jadi bila mangsa bila dia nampak mangsa ketakutan, mangsa rasa macam terkencing dalam seluar sebagai contoh, dia akan lebih rasa bertambah puas. Dan ada sesetengah kes apabila pembuli ni dia tengok mangsa itu mati ataupun cedera parah yang terlampau, pembuli ni akan lebih rasa satu kepuasan yang sangat hebat lah kan. Okay, yang kelima ni kuasa ataupun dominan lah, nak menentukan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat. Akulah yang lebih hebat daripada segala-galanya. Dia nak tunjuk kuasa bahawasanya aku adalah lebih berkuasa di dalam kalangan pelajar-pelajar tersebut. Okay, yang keenam pula,
So tengok yang keenam lebih kepada apa? Prejudis ataupun prasangka. Kadang-kadang prejudis ataupun prasangka ni berlaku antara kaum. Kisah-kisah zaman, kalau tengok kisah-kisah zaman sekolah, saya teringat kisah zaman sekolah saya di Seremban, sebuah sekolah menengah. Berlaku satu situasi di tapak perhimpunan. Waktu tu saya duduk dalam kelas, tiba-tiba ada bunyi bising dekat luar. Saya fikir, apa benda bunyi bising ni? Sangat bising sangat sampai orang bersorak apa semua kan. Rupa-rupanya pelajar Melayu dan pelajar India bergaduh dan ramai berkerumun. Bergaduh, siap ada bawa kayu apa semua kan. Kami tak dapat nak tolong lah, kami duduk perhatikan apa sebenarnya yang berlaku. Sebenarnya isu kecil isu tentang orang kata mungkin ada sentuh perkauman ataupun kutuk-mengutuk antara satu sama lain, prejudis antara kaum menyebabkan mereka saling bergaduh. Jadi mungkin itu saja kot untuk pada pagi ini. Baik, terima kasih Ahli Alimin, Saudara Alimin atas perkongsian punca buli. Okay, jadi bolehkah kita tadi kan Saudara Alimin beritahu ada banyak sebenarnya punca buli ni, tapi inilah antara punca-punca yang major. So ada enam tadi. Okay, nak rasa selamat, nak rasa puas. Saya teringat perkongsian nak rasa selamat ni ketika saya menuntut di universiti dahulu. Ada satu geng ni, dia memang housemate saya, kebetulan. Bukan housemate, dia roommate. Okay. So mereka ni bila saya kat universiti tu, dia punya room tu macam satu room tu lebih kurang dalam 10 orang macam tu lah. Dia macam dorm style, dan dia ada segmen dia. So mereka ni ambil satu kompartmen yang buat hujung sekali. Dan mereka ni gang up. Okay. Dan apa yang saya perasan ialah mereka ni dia kumpulkan geng-geng dia, dan ada seorang tu memang kami nampak dia paling macam ambil benefit lah dalam grup ni. Tapi sebenarnya pada masa dia rasa nak selamat tu, sebenarnya dia dibuli dalam kumpulan tu. Contohnya kan, dia kalau nak pergi beli roti ke, dia yang kena beli. Kalau nak pergi beli Maggi ke, dia yang kena beli. Dia rasa dia berada dalam kumpulan tu, dia rasa selamat. Tapi sebenarnya dia dibuli tanpa sedar. Ataupun mungkinlah, tak tahulah kan apa justification dia. But itulah punca-punca buli yang kita rasa kadang-kadang, yelah kita sebagai lelaki kan, kita rasa bila kita masuk dalam kumpulan tu kita jadi hero. Tapi sebenarnya kita merendahkan martabat kita dengan meletakkan diri kita pada tempat yang tak sepatutnya. Okay, jadi inilah nasihat juga untuk kami semua. Bila kita pun kat sini semua dah jadi ayah-ayah ni, kita pun kenalah mencari rakan-rakan ataupun mendapatkan input-input yang betul supaya kita tidak meletakkan diri dan keluarga kita dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Jadi sebab itu, insyaAllah Ikram Jassin pada hari ini kita bawakan kepada anda bagaimana lelaki hero keluarga, yang mana kita boleh menjadikan diri kita sebagai hero ataupun diri kita sebagai zero. Jadi bercerita tentang keluarga, saya nak pas soalan ni kepada saudara saya Cikgu Fadli ni. Adakah buli diwarisi oleh keluarga? Jadi jemput Cikgu Fadli untuk menyampaikan tentang apa soalan ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi insya-Allah dan selamat pagi kepada semua penonton dan pendengar di FB Live Ikram Jassin. So hari ini tajuk sangat-sangat menarik, dan hari ini kita nak bincangkan tentang, bukan bincang lah, kita nak kongsikan tajuk yang orang kata semakin hari semakin parah, yang kebanyakan antara mak ayah sendiri pun tidak perasan bahawa sesungguhnya kita adalah penyumbang kepada pembinaan karakter pembuli ataupun orang yang suka mengambil kesempatan ke atas orang lain. Okey, baik. Jadi untuk pagi ini, adakah keluarga penyumbang kepada ataupun mengarah kepada seseorang itu jadi pembuli? Jadi jawapannya adalah ya. Semuanya berpunca ataupun berlaku dan mungkin di sana ada perkara-perkara yang kita terlepas menanam satu karakter di dalam diri anak-anak kita bahawa sebelum itu kalau kita lihat kepada realiti apa
isu-isu yang berkaitan dengan bully. Dibuli, division 4 daripada bully, 7 daripada 10 kanak menjadi mangsa bully. Kalau kita lihat 83% mengatakan bully berlaku di sekolah dan 54% sebenarnya merasakan suara mereka tidak didengari. Ini adalah satu benda-benda yang sangat-sangat serius. Sangat-sangat orang kata sangat-sangat takut sebab orang yang dibuli biasanya mereka akan mendiamkan diri mereka. Dan pembuli sebenarnya pun dia nak mengekspresikan emosi dan tingkah mereka, maka mereka akan mencari mangsa-mangsa mereka. Jadi bila kita sebut tentang bully, seperti mana saudara Alimin beritahukan tadi, kita kena jelas bahawa bully ini bukan bentuk gurau, dia bukan bentuk main-main. Sebab apa? Di dalam masyarakat kita hari ini kita menyangkakan gurau, kita telah menjadi budaya, kita telah menjadi satu perkara yang normalisasi. Mak ayah bergurau dengan anak, anak bergurau dengan adik, abang bergurau dengan adik, kakak bergurau dengan adik. Kita nampak benda tu bergurau, tetapi sebenarnya kita tak tahu bagaimana emosi anak-anak kita ketika mana kita bergurau dengan mereka. Jadi di sini ada definisi bully. Yang pertama, secara ringkasnya, definisi bully kita boleh letakkan yang pertama adalah ketidakseimbangan kuasa. Bully berlaku apabila seseorang merasakan diri dia berkuasa dan dia mengambil kesempatan ke atas orang lain yang lemah ataupun yang tiada kuasa seperti dia. Sebagai contoh, ayah ataupun suami kepada isteri, ataupun ayah kepada anak-anak, abang kepada adik dan sebagainya. Jadi ini salah satu bentuk ketidakseimbangan kuasa di dalam struktur ataupun kekeluargaan. Okey, baik. Yang kedua, berulang-ulang. Bully ni benda yang diulang-ulang. Kalau perkataan tu diulang-ulang perkataan tu. Kalau tingkah dia berulang-ulang tingkah tu. Jadi perkara-perkara ini adalah definisi bully. Berbanding dengan gurauan. Gurauan adalah bentuk yang sekali-sekala yang tidak mungkin akan berulang. Sebab gurauan ni benda yang spontan. Tetapi bully adalah salah satu perkara yang dirancang. Sebagai seorang ayah contohnya, dia dah tahu dah apa nak cakap pada anak dia. Sebagai contoh dalam bully bahasa, dia memperkecilkan anak dia. Dia dah tahu apa kesalahan anak dia, dia tahu apa dia nak cakap dan dia telah aturkan benda tu, dia dah rancang apa yang dia nak cakap pada anak tu. Tapi dia sangka benda tu sebagai salah satu bentuk orang kata sebagai salah satu bentuk orang kata bukan gurauan, teguran. Ayah anggap sebagai teguran, tetapi sebenarnya itulah bully. Dan yang ketiga berkaitan dengan niat menyakiti. Kenapa? Bila berlaku ketidakseimbangan kuasa, contohnya kita nak menyatakan kesalahan pada diri, kita nyatakan kesalahan pada diri seseorang atau pada anak, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya kita merendah-rendahkan mereka. Ini adalah berkaitan dengan hati. Maka di sana bila sebut tentang definisi bully, ini yang sebenarnya berlaku yang berlaku di rumah. Okey, baik. Kadang-kadang kita sebagai ibu ayah bertanya, adakah anak saya dibuli? Adakah anak saya pembuli? Sedangkan dekat rumah, kita tak pernah bertanya, adakah kita dah buli anak kita? Adakah kita adalah pembuli kepada anak kita? Dan persoalan ni kita sangkakan kita tak buat. Dan inilah salah satu kesilapan di dalam struktur ataupun kekeluargaan. Kalau keluarga itu mengamalkan sifat rahmah, setiap kali teguran itu, kalau guru saya ada kata, kita nak tegur seseorang tu, kita up down kan dia. Maknanya kita puji dulu banyak kali, lepas tu baru kita akan tegurnya. Ini adalah salah satu konsep motivasi yang sangat baik. Kita puji dahulu apa kelebihan dia, kekuatan dia dan sebagainya, baru kita tegur dia. Puji 3 perkara, tegur 1 perkara. Dan ini sepatutnya berlaku di dalam rumah. Okey, baik. Okey. Alright. Okey, baik. Saya cuba besarkan skrin dekat mana hari ni. Sekejap. Okey, sekejap. View. Okey, baik. Okay, kami cuba besarkan skrin supaya lebih jelas untuk ditonton. Okey, boleh. Alright. Okey, boleh Okey, baik. Okey, kalau kita lihat dekat situ berkaitan dengan okey, nampak ke? Nampak ke? Lebih kecil. Lebih kecil.
Okey, sekejap Alright. Pergi balik. Oh, tak boleh cakap. Okey. Okey, tak apa. Okey, baik. Kalau kita lihat yang di atas ni, berkaitan dengan kelahiran pembuli. So, dalam situasi buli, contohnya di rumah, kalau seorang tu adalah pembuli, dia ketidakseimbangan kuasa katakan, salah seorang tu akan jadi pembuli dan pasti akan ada mangsa buli. Okey, di dalam rumah tu kadang-kala kalau di dalam kalangan adik-beradik katakan, dan di sana tu ada pemerhati yang melihat saja, yang menonton saja tanpa ada untuk mendamaikan dan sebagainya. Dan di dalam situasi buli juga ada juga faktor penggalak. Dia jadi batu api. Dia kata pada muka kan. Adik kena marah, itulah. Kan, dan dia juga adalah pembantu. Jadi ini adalah fungsi-fungsi situasi buli, dan inilah situasi yang berada di dalam rumah. Contohnya bila adik kena buli. Adik kena buli contohnya tak tahu barang dah pecah kan. Jadi seorang lagi adik kata bagi tahu mak habis. Bagaimana perasaan anak yang melakukan kesilapan itu? Dan itu sebenarnya kita sangkakan salah satu perkara yang baik dan menjadi normal dalam masyarakat kita. Tetapi perkara itu sebenarnya dia menghancurkan emosi seorang anak, dan akhirnya dia akan buat di luar sana. Bila dia nampak orang lain dibuli, dia tidak menjadi pendamai, tetapi sama ada dia menjadi penggalak, pembantu atau sekadar pemerhati je. Jadi situasi dekat rumah sebenarnya apabila anak yang dibuli ataupun dalam keluarga abang buli adik, mesti kita latih anak kita sebenarnya menjadi seorang pendamai, bukan pembantu, bukan penggalak dan bukan pemerhati. Jadi ini situasi buli yang berlaku. Dan kalau kita lihat sedikit fakta sejarah ataupun yang pernah berlaku di Malaysia, Saban Hari 5 tahun yang lepas telah banyak berlaku tentang buli. 2017 penuntut UPNM dibuli mati. 2017 berlaku di Tafiz Itafiqiyah mengorbankan 3 nyawa mati. 2016 pelajar tingkatan 2 di Kedah dientak kepala, pendarahan otak. 2017 remaja dipukul mati. 2017 lagi remaja minum racun bawa ke kematian. Sebab apa? Sebab dia buli, dia stres. 2004 pelajar di Seremban dipukul oleh senior sebab pandai. Jadi pandai pun kena buli juga. Jadi perkara-perkara ini kita tak nak berlaku saban hari saban tahun, kerana ia akan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Jadi bila sebut Cikgu, boleh off full screen sebab saya tengok dekat FB memang tak jelas lah. Kecil sangat. So kita off full screen, cikgu zoom semula. Okey, boleh Zoom yang dekat 100 tu, letak dah dalam 140 ke? Okey, boleh. 150 tu ke? Besar sangat. Ataupun 125 okey. Okey. Alright. Okey, ini lebih jelas insya-Allah. Okey, jadi ini kes yang berlaku lah. Saya tak nak sentuh tentang kes yang berlaku. Tetapi apa yang kita nak tekankan, yang tadi tu pendahuluan ataupun soalan yang daripada moderator, yang kita nak tekankan adalah yang pertama tadi tentang definisi buli. Yang pertama ketidakseimbangan kuasa berulang-ulang dan ianya menghancurkan, menyakiti hati. Dan di sana inilah yang berlaku sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga melahirkan seorang pembuli dalam masyarakat atau melahirkan pembuli di dalam sekolah. Yang pertama kerana ada konflik dalaman antara ibu bapa, antara adik-beradik, mak ayah bergaduh, adik-beradik bergaduh, gunakan perkataan kasar dalam rumah, suka perli-perli ataupun suka mengejek-ngejek, panggilan yang tak baik di dalam rumah. Ini yang berlaku konflik dalaman dalam keluarga. Yang kedua, kurang perhatian dan pelibatan mak ayah. Ini yang berlaku kadang-kadang mak ayah yang pergi kerja gelap, balik kerja pun gelap. Anak dekat rumah, kita tak tahu apa yang berlaku. Bagaimana hubungan antara anak ataupun adik-beradik di kalangan anak-anak. Jadi disebabkan kurang perhatian, jadi mereka mengambil peluang itu. Mengambil peluang itu dengan kurangnya kasih sayang, membuli adik-beradik yang lain. Dan dia beri kesan apabila dia berada dalam masyarakat ataupun di sekolah. Yang ketiga tentang fokus pada kelemahan. Ini yang berlaku pada saya sendiri ya. Mungkin kita pun, ibu dan ayah, yang mana kita selalu fokus pada kelemahan anak. Contohnya kalau anak tu makan bersepah, contohnya, abang janganlah makan bersepah. Dah anak itu baru 2 tahun, normal lah makan bersepah. Kalau bapak makan bersepah, itu tak normal.
Kalau bapa yang sihat lah kan, contohnya kita dah umur 30 makan bersepah, memang tak normal kan. Tapi kalau anak 2 tahun makan bersepah, normal lah. Anak 2 tahun sepah kat rumah, normal. Tapi kalau ayah umur 30 tahun, baju pun tak pandai nak masukkan dalam washing machine, itu tak normal. Jadi kita selalu melihat kepada kelemahan pada anak tu. Kita tidak melihat kepada kekuatan ataupun kelebihan anak itu. Okey. Yang seterusnya ibu bapa yang permisif. And then hukuman keras dan kasar. Tak salah nak menghukum anak, tetapi melihat bagaimana hukuman itu diberi. Banyak cara dan hari ini banyak kaedah bagaimana hukuman itu boleh diberi. Cuci pinggan boleh, lipat baju boleh, tak semestinya kepada kekerasan atau rotan. Rotan tu orang kata yang terakhir sekali lah. Yang terakhir orang kata sebagai mendidik lah. Okay? Dan yang terakhir sekali penggunaan bahasa-bahasa kesat. Kadang-kadang kita tidak tentukan kepada anak-anak kita. Tetapi sewaktu mana kita tengok TV katakan, kita tengok bola. Alamak, apa nak berjaga gol, bodoh lah, tak masuk lah. Anak dengar, jadi anak pun akan ikut. Mungkin kita marah isteri kita, kita marah pasangan kita, meninggikan suara. Anak itu pun turut terkesan, dia melihat, dia mendengar dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara melahirkan kepada ciri-ciri pembuli. Ciri-ciri pembuli ni tadi yang akhirnya dia akan memberi impak kepada masyarakat. Dia akan memberi impak kepada luar daripada pagar rumah dan mungkin juga akan beri impak yang negatif kepada rakan-rakan mereka di sekolah. Jadi saya rasa insya-Allah selepas ini kita akan lihat perkara yang paling dekat rumah. Apakah jenis buli yang paling biasa kita lakukan dan mungkin juga dekat sana kita boleh kongsikan juga apa dia buli-buli dari sudut bahasa tu tadi. InsyaAllah kita akan jumpa selepas ni. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Cikgu Fadli atas perkongsian. Okey, kalau kita boleh tengok daripada perkongsian Cikgu Fadli ni memang kita tak nafikan didikan awal anak memang berlaku di rumah. Termasuk juga pendidikan yang baik dan juga yang sebaliknya. Okey. So sebab itu sebagai ibu bapa kita perlu sentiasa berhati-hati dalam memberikan apa saja input kepada anak kita, termasuk teguran. Macam Cikgu Fadli kata tadi kan, kadang-kadang kita rasa kita memberikan teguran, tapi sebenarnya ia adalah satu bentuk pembulian tanpa sedar yang kita berikan kepada anak-anak. Oh, itu sangat bahaya. Dan saya rasa poin ni perlu sangat diambil tahu oleh ibu bapa supaya kita tidak tersalah langkah. Sebab terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya kan. So kita rasa kita memberi teguran, tapi sebenarnya ia adalah satu bentuk pembulian tanpa sedar yang kita telah berikan kepada anak-anak kita. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton di Facebook Live Ikram Jasin. InsyaAllah pada hari ini kita bersama dalam seminar Keluarga Rahmah Siri 2, episod 2, okay, yang membawakan tajuk Hero atau Zero, lelaki hero keluarga. InsyaAllah. Jadi, tadi saya rasa terkesan dengan satu lagi perkongsian daripada Cikgu Fadli, iaitu kita jadilah pendamai. Jadilah pendamai dan jangan jadi penggalak, pembantu ataupun pemerhati. Okey, dan selalunya pendamai ni jarang tahu diambil tanggungjawab ni oleh orang lelaki. Lelaki ni selalu dia macam tukang bakar. Tukang bakar kan. Oh, bila bakar lah kan. So macam yang saudara Alimin beritahu tadi kan. Dia dekat sekolah kan bergaduh. Ada satu situasi pergaduhan, tapi orang tepi tu duk jadi penggalak pula kan. Jadi siram api, siram minyak pula kat situ. Okey, jadi saya nak tanyalah kepada saudara Alimin. Kenapa buli ni selalu dikaitkan dengan orang lelaki? Kenapa tak selalu dikaitkan dengan orang perempuan? Ya, saya tak nafikan ada, tapi kenapa selalunya dikaitkan dengan orang lelaki? Padahal seorang lelaki ni adalah pemimpin, kan? So saya serahkan soalan ni kepada saudara Alimin untuk menjawabnya. Silakan. Okay, terima kasih kepada saudara moderator. Jadi apabila kita sebut tentang buli, semestinya akan dikaitkan dengan lelaki, betul? Ada buli, ada lelaki, ada buli. Okey, perempuan ni ada membuli ke? Ataupun adakah perempuan ni memang betul-betul terlibat dalam perbuatan buli? Sebab apa? Ramai beranggapan perbuatan buli ni hanya melibatkan pelajar lelaki. Tapi kena tahu, pelajar perempuan juga ada terlibat dalam perbuatan membuli. Mungkin kita lihat peratusannya agak sedikit. Mungkin peratusan membuli daripada kalangan lelaki ni agak tinggi, manakala peratusan membuli daripada kalangan perempuan ni agak rendah. Tetapi perkara ini walaupun lelaki atau perempuan memang tak boleh nak kena ambil serius dan kalau tak lama-lama kelamaan isu ni takkan dapat dibendung. Contoh daripada satu kes ni, kes perempuan.
Okey, di salah sebuah di sekolah Terengganu, perempuan itu dibuli di dalam tandas. Siap ada masa nak membuli tu tahun lepas, masa nak membuli tu siap ada dalam video tersebut, rakaman video, dia kata sakit kan, cakaplah mulut ada, yang pembuli tu cakap. Maknanya dia seolah-olah nak apa? Nak Menggalakkan. nak menggalakkan orang tu, bila tak cakap dia akan membuli lagi. Okey, kalau tengok untuk lelaki pula, lelaki ni kita katakan lebih cenderung kepada membuli fizikal secara agresif daripada perempuan. Kebanyakan ni kalau kita lihat perempuan ni, kalau lelaki ni akan lebih cenderung pada fizikal, dan mereka akan menyerang orang lain apabila lawan tersebut menunjukkan kelemahan. Contohnya orang yang mangsa tu lemah, jalan pun macam 10 minit pun nak sampai kelas, contoh kan. Ataupun tubuh badan mangsa tersebut gempal, ataupun kata nampak macam apa? Macam apa? Orang pakai spek apa panggil dulu? Macam nampak macam macam mana nampak macam apa budak-budak yang budak-budak macam tu. Skema skema buat skema tu. Okey, lelaki ni dia apabila membuli ni dia akan lebih rasa nikmat, dia enjoy terhadap tindakan membuli tersebut. Jadi kalau kita katakan apabila lelaki membuli ni, dia akan membuli dua-dua. Dia akan membuli lelaki dan juga akan membuli perempuan. Dan kebiasaannya kalau perempuan membuli, dia akan membuli perempuan sahaja. Jarang kita dengar perempuan ni akan membuli lelaki. Tapi ada juga kadang lelaki tu lelaki yang apa yang lemah, kadang-kadang perempuan ni akan ambil kesempatan untuk nak membuli lelaki. Seperti kes-kes baru-baru ni, rasa tahun ni yang ibu kepada seorang anak perempuan ni dibuli oleh pelajar lelaki, dia saman 2 sekolah 2 juta. Mungkin semua tuan-tuan dan perempuan tahu kan, disaman sekolah sebab disaman sekolah 2 juta. Sebabnya anak ini trauma yang sangat melampau, selain daripada kecederaan tubuh badan. Kecederaan ini berlaku di Timur Lepah. Ini anak perempuan ini dibuli oleh lelaki. Nampak, lelaki dia akan buli lelaki dan juga dia akan buli kepada dia buli wanita. Okey, kalau lelaki ni dia lebih cenderung terbuka tentang tingkah laku buli. Maknanya bila membuli dia akan macam rasa dia tak kisah orang tahu dia membuli. Dia akan rasa lebih suka bila cikgu tahu dia membuli dan juga rakan-rakan dia tahu dia membuli. Dia berbeza dengan wanita. Jadi ini yang menyebabkan orang kata lebih mudah kita masyarakat lebih kesan ataupun lebih boleh nampak okey, pembuli ini adalah lelaki, sebab lelaki lebih terbuka tentang aktiviti membuli. Tapi perempuan, orang kata perempuan ni lebih kepada pembuli fizikal. Perempuan pula lebih kepada membuli, orang kata buli hubungan. Buli hubungan ni maksudnya dia buli dari segi sudut psikologi, mengejek, itu perempuan. Lelaki lebih kepada fizikal. Dan tetapi lelaki juga kena ingat, tak bermakna lelaki walaupun lebih pada fizikal, dia juga boleh terlibat kepada buli hubungan, ejek mengejek, kutuk mengutuk, fitnah memfitnah. Lelaki pun ada. Sebab apa? Kebanyakan pembuli ni lebih dipengaruhi oleh kod lelaki. Sebab lelaki ni orang kata dilihat sebagai satu masyarakat yang apa, orang kata berfungsi sebagai seorang lelaki. Lelaki ni orang kata macho, gagah perkasa, berkuasa. Jika dia tidak menampakkan ciri-ciri lelaki ini, jadi orang ini akan dianggap sebagai pengecutlah lelaki. Sebab tu dia akan lebih terbuka kepada membuli. Dan kebiasaannya lelaki yang seperti yang saya kata pada awal tadi, buli di kalangan perempuan ni lebih kepada ejekan kepada rakan-rakan. Contohnya orang tu gemuk, kulit gelap, mereka akan jadi sasaran kepada ejekan. Ada yang kata, dan ada juga yang kata pembuli ni di kalangan perempuan ni taklah terlalu ganas seperti pelajar lelaki. Betul ke? Kalau ada pembuli perempuan ni yang kata tak ada ganas-ganas sangat pun berbanding dengan pelajar lelaki. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok kes-kes yang berlaku tahun lepas di Jawa Barat ada, di Indonesia, di Malaysia pun ada, perempuan pun tidak terlepas daripada membuli secara fizikal. Contoh kes yang kita tengok banyak, kadang-kadang perempuan bergaduh, tarik-tarik tudung, tumbuk-menunggu antara satu sama lain. Orang kata perempuan ni seolah sama macam lelaki kan. Ada satu kes di salah sebuah sekolah di Sabah tahun lepas tak silap, mereka ni bertikam lidah dalam kelas, tikam lidah berlawan mulut antara satu sama lain, dan akhirnya salah seorang tu dia tumbuk muka mangsa berkali-kali. Dia tumbuk muka mangsa berkali-kali sampai mangsa tu merayu jangan dipukul, dan akhirnya masih lagi dipukul sehinggakan tudung mangsa tu terlecut daripada kepala.
Ni kes di Sabah, tahun lepas tak silap. Dan ada lagi kes di Sarawak tahun lepas juga rasanya. 4 pelajar perempuan membuli seorang, ditampar, ditendang oleh beberapa pelajar lain sampai tak puas hati terhadap mangsa. Dia tumbuk berkali-kali sampai mangsa pun terduduk. Siap ada rakan yang lain buat peace kat video, peace kan. Rakan lain kena buli kan. Orang kata. Jadi pendek kata, bukan nak kata dua-dua lelaki ni sama. Cuma lelaki ni lebih, orang kata lebih membuli disebabkan dia kekuasaannya ataupun lebih tubuh badannya lebih kepada pembulian secara fizikal. Jika ada potensi untuk membuli, suka membuli, memang dia akan terus untuk nak membuli. Sebab apa? Sebab membuli ni dia akan rasa nak nampak hebat, nak nampak berkuasa daripada orang lain. Wallahu alam. Okay, baik, terima kasih Saudara Alimin atas perkongsian. Okey, jadi saya nak recap balik tadi. Saudara Alimin kata buli ni lelaki saja ke? Okay. So sebenarnya kalau ikutkan statistik memang ada pembuli daripada kalangan perempuan. Cumanya tidak berlaku secara fizikal. Dan masyarakat kita lebih macam ambil tahu tentang pembulian fizikal ni. Sebab nampak kan. Tapi saya nak bawa satu kisah lah dekat sini. Yang mana ada satu kisah daripada seorang ayah dan seorang anak. Seorang anak ni dia sangat pemarah tau, sangat pemarah, sangat suka mengeluarkan kata-kata kesat. So apa ayah dia pesan? Ayah dia pesan ialah apabila kau rasa nak buat satu rasa marah ataupun nak keluarkan satu kata kesat ataupun bila terkeluar dekat orang, kau ambil satu paku dan paku pada satu batang kayu ni. Okay? So apa yang dia buat ialah dia pakulah. Paku. Lepas tu dia banyaknya paku. Satu ayah dia kata apa? Bila kau rasa kau nak memaafkan seorang, bila kau nak memohon maaf seorang, kau cabut paku tu. Okay. So apa yang dia buat ialah dia pun okey lah, tak maafkan lah. Sebab dia rasa macam terlalu banyak kemarahan dia. So dia cabut satu sehinggalah tak ada paku dah. Lepas tu ayah dia kata apa? So apa yang kau nampak dekat kayu sekarang ni? Kayu ini dia nampak banyaknya lubang-lubang hasil daripada ketajaman paku tadi. Paku yang dipaku ke kayu tadi. So ayah dia kata inilah apa kesan yang tinggal ke dalam individu yang kau marah dulu. Torehan fizikal dia boleh hilang, tapi torehan jiwa ni lebih mendalam dia punya kesan dia. Okay, so kita kembali kepada seminar kita. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton di Facebook. Saya membaca juga komen-komen anda. Terima kasih kepada saudara Hadid Rozali, Puan Noridayu Roslan dan Syed. Terima kasih kepada Dr. Kamarul Bahrin. Terima kasih dah dan share. Okay, saya jemput juga kepada rakan-rakan yang baru menonton. InsyaAllah kita pada hari ini bersama dalam seminar Keluarga Rahmah Anjuran Ikram Jasin siri 2 episod 2 yang membawakan tajuk Hero atau Zero. Jadi berbalik kepada cerita tadi, definitely kesan daripada buli ni akan membarah apabila tidak disantuni dari awal. Kan? Definitely anak yang dibuli daripada kecil tadi akan membesar menjadi seorang dewasa. Okay, saya tak sure kita tiga-tiga dekat dalam seminar ni yang berbicara tentang tajuk buli ni pernah dibuli atau membuli. Kita tak tahu. Mungkin kita tak sedar kita pernah membuli seseorang pada waktu dulu. Kalau pernah, kita mintalah ampun. Kami momen ni, kalau ada sesiapa yang pernah kenal kami dulu tiga-tiga ni yang kami berbicara tentang tajuk ni, kita mintalah maaf kan. Sebab kemaafan dengan manusia tu akan kalau kita tak minta ampun dekat dunia ni akan mengganggu kita nak masuk surga nanti. Okay, jadi definitely kita ni dah daripada kecil dulu kan, mungkin kita jadi pembuli, mungkin kita membuli kan. Siapa-siapa yang dekat luar sana yang menonton pun mungkin ada anak-anak yang juga terlibat dalam kes-kes ini. So definitely anak-anak ini akan membesar, dan especially anak lelaki kan. Anak lelaki ni definitely akan membesar dan menjadi seorang pemimpin, dan akan menjadi seorang ayah, dan akan menjadi seorang suami. Dan inilah insan-insan yang akan membawa mentaliti masyarakat. So seperti yang kita tahu sekarang, masyarakat kita punya mindset ataupun mentaliti semakin parah. Okay, so saya nak ajukan soalan ni kepada Cikgu Fadli. Apakah kesan kepada masyarakat kalau buli tak dikawal? Cikgu Fadli, saya serahkan ni orang yang layak untuk menjawab soalan ni. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Bila kita cerita tentang buli, sebenarnya dia akan beri impak kepada masyarakat dekat luar.
secara tidak langsung ataupun secara langsung. Okey, kalau kita lihat tadi kita dah kongsikan keluarga yang berisiko. Ini adalah punca-punca ataupun orang kata keyword ataupun orang kata senang kata kalau berlaku perkara yang berisiko ni, maka anak itu secara tak langsung akan dilatih ataupun akan dibina diri dia sebagai seorang pembuli. Sebab apa? Sebab suasana dekat rumah tu dah cukup untuk jadikan dia seorang yang pembuli dan dia nak mencari kesempatan ke atas orang lain. Okey, baik. Kalau kita lihat dekat sini, apa sebelum kita nak tahu dia bagi kesan tak kepada masyarakat, kita kena tahu juga jenis-jenis buli. Mungkin saudara Alimin tadi pernah memberitahu pada kita ada beberapa jenis buli. Dan di sini saya nak tekankan bagaimana sebenarnya ibu bapa menyumbang kepada berlakunya ataupun karakter menyumbang kepada pembinaan karakter buli pada anak, pembuli kepada anak. Yang pertamanya dari sudut fizikal. Sudut fizikal, buli fizikal maksudnya pukul, rotan ataupun buat sesuatu kekasaran yang tidak bersebab, ataupun kalau bersebab pun dia mengambil pendekatan memukul itu sebagai prioriti yang utama. Maka di sana bila dia masuk dalam masyarakat, dia akan mencari peluang dan kalau seseorang tu salah sikit dia akan pukul dan sebagainya, dia akan berdendam. Yang kedua tentang sosial, perhubungan. Nah, ini yang beritahu tadi. Nak kata orang lelaki paling banyak buli ke orang perempuan paling banyak buli? Sebenarnya dia melihat kepada situasi. Kalau dalam keluarga tu, mak ayah tu suka main orang kata anak salah sikit pulau. Kan? Anak salah sikit dia tak nak bercakap. Kan? Jadi anak ni tadi, kalau dia dalam tu anak lelaki, maka dia akan jadi macam tu lah. Biasanya orang perempuan dia suka main pulau-pulau, dia ada geng tudung sepit tepi, ada geng tudung ikat, ada geng tudung macam tu kan, dia banyak geng kan. Jadi lelaki pun macam tu juga, dia ada geng budak sikat belah tepi, ada geng budak sikat belah tengah, dia ada geng tu, geng ini. Jadi dalam sosial perhubungan kekeluargaan, bila seseorang anak tu buat kesilapan, mak ayah ataupun kita memulaukan anak, maka anak di luar pun macam tu juga. Maka dia akan cari geng dia akan jadi set demo dia. Jadi jangan pecah. Kan? Jadi bila ada berlaku satu perkumpulan begitu, maka secara tak langsung sebenarnya dia menjentik emosi untuk saling berkuasa dan sebagainya. Jadi dalam sosial perhubungan pun dia memberi orang kata sumbangan kepada buli. Yang ketiga, buli apa dekat dia kan. Okay, baik. Maaf ada gangguan teknikal sikit. Okey. Buli cyber. Okey, buli cyber waktu bila? Waktu anak-anak praktikkan je. Kan? Salah aja kita hentam orang tu dan sebagainya. Tapi buli cyber media sosial sangat-sangat kurang waktu sekarang. Okey. Dia saling tuning jari dan sebagainya. Tu kita akan melihat, kita akan bincang. Dan yang paling teruk dan paling berlaku sekarang adalah ini pun berlaku juga dalam keluarga, dalam rumah. Abang ambil kesempatan terhadap kakak ataupun abang ambil kesempatan kepada adik. Perkara ini telah berlaku di dalam rumah, mereka sekolah dan sebagainya. Itu baru dekat sekolah, di luar masyarakat lagi. Kalau dulu kita ada, kalau zaman naik bas dulu, contohnya saya dulu naik bas sekolah, naik bas talai katakan, impit-impit, itu kadang-kadang adanya aktiviti sebagainya. Dia bukan dia nak meraba sangat sebenarnya, tapi sebenarnya dia ada satu history, black history. Dekat pengalaman yang lepas, dekat rumah mungkin dia pernah diganggu seksual dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara jenis-jenis buli yang mana sebenarnya ibu bapa menyumbang kepada anak-anak menjadi seorang pembuli. Tetapi kepada semua penonton kat luar sana, buli yang paling banyak kita buat adalah tentang buli sosial, yakni tentang buli bahasa. Jadi pagi ni saya ambil masa yang panjang sikit untuk waktu saya ni. Boleh Boleh, silakan. Boleh. Kita nak kongsikan 10 orang kata 10 bahasa yang rosak ataupun 10 bahasa laknat
10 bahasa yang orang kata kadang-kadang kita terlepas pandang, kita mengguna kepada anak-anak kita. Okey? Okey. Ni 10 dosa dalam berbicara. Saya harap semua nampak. Kepada penonton nampak kepada moderator dan panel yang lain. Jelas Belum tak? keluar. Belum keluar lagi. Alamak. Belum keluar lagi. Ni buat show slide ni. Sekejap, dia lambat. Okey. Okey, baik. Okey, buat dia Okey. Alright. Okey. Sebab bila show slide ni ialah orang kata komputer otai masih berbisa ni dia agak lama sikit. Kan? Komputer ahli panel ingat dengan moderator maybe MacBook iPro semua kan. Sampai lagi. Okey, baik. Kepada ibu ayah, bukan ibu ayah yang otai masih berbisa lah. Kita sangat-sangat menghargai, menjulang mereka disebabkan mereka kita hari ini dididik alhamdulillah menjadi orang kata, walaupun dengan sebatan, walaupun dengan rotan. Akan tetapi kita perlu tahu, kita perlu ingat bahawa metodologi ataupun cara mereka itu tidak sesuai untuk dilakukan pada masa sekarang. Kadang-kadang bila kita bincang tentang soal ini, saya pernah sharekan perkara ini di Zayan. Lepas tu dapat satu mesej. Dia kata, yang berkongsi tu ahli panel jemputan tu dah kahwin ke belum? Nampak dia ingat kita bujang, kita tak ada anak kan. Jadi dalam sistem masyarakat dia menganggap berbicara dalam bentuk yang kita nak kongsikan ni biasa. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu bentuk buli bahasa yang kita tak perasan di dalam masyarakat kita. Baik. Yang pertama, bahasa melaknat. Okey, bahasa melaknat. Bahasa yang berbentuk maki hamun, tengking, dimaki, cenderung orang kata terlampau. Jadi ada di antara kadang-kadang ialah kita ni semua sedia maklum, ahli panel termasuk saya semua ni semua orang Melaka. Kan? Jadi orang Melaka ni popular dengan perkataan macam dia kasar tapi sebenarnya dia baik. Orang Melaka orang Melaka dia terkenal dengan pantun. Pantun. Tapi ayat seni. Tapi makan dalam. Makan dalam kan. Tapi biasanya macam tu lah. Orang kata situasi yang slow. Melaka ni kasar lah. Tapi sebenarnya dia hati dia baik. Tapi sebenarnya kasar itu yang pertama yang akan di-deliver. Baik tu orang pandang kemudian. Okey, walaupun macam mana punya bahasa kasar tapi dia melihat kepada perwatakan. Jadi bahasa melaknat ni walaupun kita hajat nak menegur tapi dengan teguran macam bodoh, bangang dan ada kalanya ada menggunakan perkataan-perkataan yang kasar. Ini yang berlaku di dalam situasi dalam rumah. Kan? Ibu ayah menggunakan perkataan-perkataan kasar, maki hamun anak-anak dan dia akan melibatkan masyarakat dekat luar, dia akan buat pada kawan-kawan dia. Ini yang pertama, bahasa melaknat. Jadi kadang-kadang ada menggunakan perkataan bangang lah, bodoh lah, sial lah, minta maaf. Itu contoh. Okay? Ini yang pertama, bahasa melaknat. Okay. Yang kedua, bahasa sarkastik. Bahasa sarkastik ni bahasa yang bentuk perli. Kan? Kan dah jatuh, mata letak kat mana? Contohnya kan. Sepatutnya kan dah jatuh, lain kali tengoklah baik-baik. Contohnya macam tu kan. Ataupun ni kenapa tak dengar ni? Telinga simpanan almari ke? Contoh yang kita cakap pada anak kita kan. Ataupun kita suruh anak kita cari barang kan. Anak kita cari barang. Timah tolong ayah carikan screwdriver dekat tolong ayah ambilkan screwdriver. Timah pun cakap, kat mana ayah screwdriver? Kau cari dalam periuk. Kan? Ini bentuk-bentuk sarkastik yang menjadi kebiasaan. Kita anggap benda tu gurau tetapi dia memberi impak yang teruk kepada anak-anak. Itulah buli bahasa. Okay, baik. Yang ketiga, bahasa berdusta atau bahasa menipu. Ini biasa kalau kita bawa anak kita jalan-jalan kan, anak kita menangis nampak mainan. Okey jangan nangis nanti mak belikan aiskrim. Sampai ke rumah tak belikan aiskrim. Okey, ini bahasa berdusta. Jangan nakal-nakal, nanti polis tangkap. Ini pun biasa. Saya pun kadang-kadang terlepas kan. Tidur cepat. Nanti ada polis datang contohnya. Pergilah kat gelap tu, ada hantu. Kan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya dia memberi kesan yang sangat negatif kepada anak tu. Sebagai contoh, anak tu akan jadi penakut. Bila kat sekolah dia dibuli, keyakinan diri dia rendah, dia akan jadi mangsa buli. Dan orang yang menjadi mangsa buli, dia akan jadi pembuli. Dia pun akan buat juga kepada orang lain. Ini bahasa berdusta. Bahasa menemplak.
Biasa kita mak ayah padan muka, itulah tak nak ikut cakap mak. Itulah buat lagi. Itulah padan muka, mak dah cakap dah. Itulah ayah dah cakap dah. Kau degil. Lantak kau lah. Kan? Jadi dia punya gelak tu macam pernah kena je kan. Jadi itulah orang kata experience dalam kehidupan kan. Okay? Apa yang berlaku mengajar kita. Apa yang berlaku tu mengajar Pengalaman. Pengalaman. Mungkin yang mengendalikan program pada pagi ni mungkin Kak pun sedia maklum lah perkara itu kan. Jadi tetapi alhamdulillah lah kita hidup dalam situasi itu kita dapat mengasingkan. Tetapi kalau perkara itu kita buat sekarang pada anak kita, dia akan beri efek pada masa akan datang. Kita pun tak tahu hidup kita berapa panjang lagi. Jadi bahasa menemplak ni kita sangkakan bagus tapi sebenarnya tidak. Okay, baik. Bahasa membandingkan. Ini pun satu hal juga. Kan, kita ada ramai anak. Kan, kita ada lebih daripada seorang anak. Kita kau tengok abang tu rajin, baik, bagus, macam itulah Abi sayang. Kan? Dia suka membanding bezakan anak. Bila bandingkan beza anak, bagaimana anak yang dibanding beza tu secara tak langsung dia akan rendah diri. Saya nak kongsilah. Ada satu cerita yang pengalaman pernah saya laksanakan satu program di sekolah yang budak perempuan ni dah banyak kali terlanjur. Bila banyak kali terlanjur, dia budak tingkatan 2. Dia ada satu keseronokan, ketagihan. Bila kita lihat balik, kenapa dia berlaku sebegitu? Rupanya di dalam keluarga, dia anak nombor 2. Yang mana kakak dia bagus dalam akademik. Yang dia ni pula bagus dalam sukan. Ayah dia suka pada yang akademik bagus. Dia pula, ayah dia kurang puji dia dalam kemajuan dalam sukan. Jadi bila dia kurang dipuji, dia dibanding beza, dia cuba mencari perhatian orang di luar. Jadi ini pun salah satu perkara yang amat bahaya bila anak-anak kita berada dekat luar sana. Kalau kita suka banding bezakan. Okay, baik. Bahasa membebel. Ini biasanya mak-mak lah. Mak-mak kan. Ataupun ayah-ayah yang duduk kat rumah kan. Ayah duduk rumah, mak pergi kerja. Contoh dia akan dapat virus daripada mak jugalah. Macam saya kan. Sebab cepat dapat penat kan. Jadi kadang-kadang anak-anak ni dia buat salah. Dia buat salah satu je. Contoh dia makan bersepah. Kan. Apa ni makan bersepah? Itulah. Kursi tak tarik lah. Tadi tangan tak basuh lah. Tengok tu hari menjejit-jejit tangan tu semua tu kan. Kenapa tu? Ni makan bersepah ni kan. Aku nak letak kicap banyak kan. Dah habis marah semua. Kebetulan suami dekat sebelah. Abang pun sama. Dan suami dia pun marah. Kan ya. Jadi bebel ni dia berkait-kait tau. Sampai satu keadaan dia akan senyap waktu bila? Waktu tidur saja. Itulah waktu ketenangan bagi anak-anak bila berhadapan dengan mak ayah yang sebegini. Jadi lega ayah aku dah tidur. Itu pun kalau ayah dia lambat bangun dia salahkan anak. Kau apa sahaja tak kejut ayah? Dah ayah tak bagi tahu. Macam mana saya nak kejut? Jadi ini membebel, bahasa membebel Okey, baik. 2 minit satu nafas tu. 2 minit satu nafas. Okey. Okay, baik. Bahasa mengungkit. Okey, bahasa mengungkit ni pun selalu sangat kan. Ni kenapa ni tak boleh jawab soalan periksa ni? Penat ayah bagi duit belanja. Kan? Ataupun biasa kadang-kadang sekolah kan perlukan banyak sumber kewangan, nak bayar tu, nak bayar ni. Hari guru duit lain, Maulid Rasul duit lain, ni duit lain kan. Lepas tu nak beli buku, nak beli. Kita anak datang, abah ni nak minta duit sikit ni, duit belanja. Apa kau ingat ayah ni apa? Gunting duit apa? Nampak? Perkataan yang sebegitu kadang-kadang dia beri kesan kepada anak-anak kan. Dia mengungkit, ayah kerja penat-penat ni, kau penghabiskan duit dia kan. Betul, kadang-kadang ada anak-anak yang sebegitu, dia tidak tahu nak manage hidup. Walaupun begitu, kita kena ajarlah, kita kena gunakan bahasa-bahasa yang baik. Okay, baik, bahasa menggugut. Siapa tak tahu yang keberapa? Kalau habis slide ni barulah habis 10 tu. Okay, bahasa menggugut. Okay, yang ke-8. Okay, yang ke-8. Ini bahasa menggugut. Biasanya, ini pun saya pun selalu buat, kita terlepas pandang. Jadi jangan ingat panel yang mengendalikan program ni, moderator, dia perfect. Okay? Ini bahasa menggugut. Kalau tak nak main, tak nak kemas, habis buang mainan ni. Ni biasa kan ni kan. Ambil plastik. Ambil plastik sampah. Kita pun ambil plastik sampah tu, kalau kita buang, kita tak buang pun. Tapi kita suka tengok anak kita tu menangis. Kita rasa puas. Tapi dia punya kesan dia tu, jadi sebab tu orang kata, ya kadang-kadang kita terlepas dan kita kena ubat penawar dia dengan belayan, dengan peluk balik anak tu. Tapi bahasa menggugut ni memang, kalau tak buat tu, rotan nanti. Kalau nangis-nangis, habis kerja jauh kan. Ada anak-anak dia menangis. Tapi ada anak-anak,
duduk, tak nak dengar cakap Abi. Abi kerja jauh, anak pun tepuk tangan. Padan muka Abi tu. Kan? Padan muka ayah tu kan. Okey. Jadi bahasa menuduh ni salah satu perkara yang orang kata kita terlepas pandang, kita selalu cakap. Okey, baik. Bahasa menuduh. Ni pun biasa. Padahal kita mak ayah yang kuat makan semut. Kan? Bahasa-bahasa yang sebegini. Ni mana kunci ni? Mana kunci rumah ni? Abang letak mana kunci rumah? Tak tahulah bang mana letak kunci rumah ni. Tengok-tengok ada dalam kereta kita. Nampak? Kita tuduh anak kita, padahal anak kita tak buat pun. Jadi orang kata bahasa menuduh ni pun kebiasaannya kita buat. Kadang-kadang cari pen, tak perasan pen dekat telinga. Kan? Tak perasan perkara-perkara rokok kat telinga. Kau nampak tak batang rokok abah ni? Mana batang rokok abah ni? Kan? Mana tahu bang ni anak tak isap rokok, rupanya dekat telinga dia. Kan dia ingat anak dia isap rokok macam bapak dia kan. Jadi perkara-perkara ini kadang-kadang bahasa menuduh memberi kesan juga pada emosi anak-anak kita. Jadi yang terakhir, sebab tu saya tak tulis, nama pun bahasa bisu. Yang ni pun bully juga. Anak tu buat salah ke, buat silap ke, dia tak cakap apa-apa. Lantak taulah dalam hati dia. Ini pun salah satu bentuk bully. Sebab apa? Dia akan beri kesan pada anak-anak kita bila melihat pada kesalahan, kesilapan atau kemungkaran dekat luar, dia tak ada berupaya ataupun nak berkehendak nak mengubah sesuatu tu menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi dia akan merosakkan masyarakat. Jadi ini baru satu bentuk bully bahasa yang dipecahkan kepada 10 bentuk dosa bahasa. Apatah lagi kalau bully fizikal. Apa bentuk-bentuk fizikal? Bully cyber. Lebih banyak lagi. Sebab itu perkara ini perlu dilihat kerana dia akan beri efek dan dia akan beri kesan yang mendalam kepada masyarakat terutamanya di sekolah. Jadi itu beberapa perkara yang mungkin sempat saya nak kongsikan. Jadi saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih Cikgu Fadli. Pendedahan dan exposure yang sangat menakutkan sebab kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun tak perasan sebab benda ni adalah benda yang kita dah masukkan dalam minda kita, benda kita masukkan dalam lifestyle kita. Jadi dia jadi macam dia bila terkeluar tu kita tak perasan sebenarnya kita dah menggunakan bahasa melaknat, bahasa sarkastik, bahasa berdusta, menemplak, bandingkan, membebel ni. Okay. So benda ni dah jadi macam satu part of our life. Dan kita rasa biasalah tu aku buat macam tu kan. Jadi benda ni adalah satu saya rasa perkongsian yang sangat bagus daripada Cikgu Fadli yang mana kita sebagai ibu bapa perlu reflect balik. Semalam aku cakap apa ke anak aku kan. Kita duduk sebentar, kita muhasabah balik. Sebab tu Rasulullah berpesan sebelum kita tidur kita sentiasa memaafkan orang kan. Dan reflect balik apa yang berlaku sepanjang hari tu. Supaya kita bila berada pada level alfa, level ketenangan tu, kita boleh macam ya Allah aku salah sebenarnya. Sebenarnya bukan anak aku yang salah. Sebenarnya bukan orang sekeliling aku yang salah. Tapi sebenarnya ia bermula pada aku. Dan akhirnya dia menyebabkan orang-orang lain pun affected juga. Kan? Okay? So bercakap tentang keluarga, ada satu soalan di media sosial, di Facebook. Ni saya serahkan kepada dua ahli panel lah untuk menjawab pada kapasiti masing-masing. So soalan dia daripada Puan Siti Aisyah Rozali, macam mana nak pastikan kita didik anak kecil supaya mereka tak membesar jadi pembuli? Saya serahkan kepada Cikgu Fadli dulu kot. Okay, macam mana nak didik anak? Okay, baik. Macam mana kita nak didik anak kalau dia besar tak jadi pembuli? Yang pertama tadi seperti yang kita bincangkan, kita cuba bualkan. Yang pertama adalah bagaimana perhubungan kita dengan isteri, dengan pasangan dan sebagainya. Sebab itu saya pernah kongsikan perkara ini dalam minggu ni di FB saya. Bagaimana anak ini sebenarnya dia punya kuasa melihat tu sangat tinggi. Jadi bagaimana cara mak ayah dia bercakap, bagaimana ayah dia membelai mak dia. Membelai tu maksudnya dalam konteks keluarga, bukan dalam konteks bilik. Dalam konteks keluarga dia menyantuni mak dia. Okay, bagaimana ibu tu menyantuni suami. Dan ini anak melihat. Anak akan melihat. Sebagai contoh, saya yakin dan percaya di luar sana ramai yang melakukan. Kalau tak buat, kita buat sama-sama. Okay. Dan setelah 9 tahun berumah tangga ni, baru 9 tahun, dan perkara ini masih lagi kita orang amalkan dan mungkin menjadi amalan ahli panel dan moderator. Yang mana setiap kali mula makan nasi terutamanya lah, kita buat menyuap dengan pasangan kita. Kita suap pasangan kita dengan tangan kita sekalipun. Suap tu dengan penuh kasih sayang kan, suap situ kan.
Ni kalau masa atas meja pengantin kan siap beralas lagi kan. Beralas sangat. Siap beralas kan. Tak pernah lemah lembut. Bukannya pungap dia macam tu kan. Kotak dia kan. Jadi dengan penuh kasih sayang. Sebab apa? Bila dekat meja makan, anak-anak tengok. Bila anak-anak tengok tu dia tengok, kenapa mak buat dengan abah macam tu? Kenapa ayah buat dengan ibu macam tu? Lepas tu cakap lah, ayah dengan mak sayang. Lepas tu anak pun cakap, ni nak suapkan mak ni. Kan? Okay. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh kita memperlihatkan perlakuan. Yang kedua dari sudut komunikasi lah, bahasa lah. Yang cakap pun kadang-kadang terlepas pandang. Saya sendiri pun terlepas pandang. Tetapi kuasa kepada kita ada jiran, kita ada jiran tetangga kan, tinggi aja kan. Jadi itu cantik, maka anak tu pun akan mak dan ayah tadi. Jadi anak yang kecil tadi, awal usia dia akan melihat. Kalau tak percaya, suami kita tak perlu cakap tengking pada isteri kita, tak perlu. Bagi masa seminggu ataupun 2 hari pada anak, tengok cerita Ultraman katakan. Ataupun cuba tengok cerita yang berlawan-lawanan, yang tinggi suaranya dan sebagainya. Kan? Paling senang kan baru-baru ni kan viral kan. 4 darah kan, lagu 4 darah tu kan. Dalam masa 2 hari je, anak boleh ikut dah. Jadi ini salah satu contoh kan. Salah satu contoh daripada situ je. Jadi anak ibu dan ayah ni orang kata menunjukkan teladan yang baik untuk anak-anak ni tidur. Jadi 2, perlakuan dan juga komunikasi menjadi impak yang sangat-sangat berkesan kepada anak seawal usia. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Fadli atas perkongsian. Bagaimana pula Saudara Alimin? Okey, sebenarnya bila bercakap tentang ni, yang benda yang sangat penting yang pertama adalah hubungan antara seperti yang Cikgu Fadli sebut tadi, hubungan antara suami dan isteri, dan bagaimana hubungan bapa dengan anak ataupun ibu dengan anak. Sebab anak ni kalau tengok sesi seminar yang lepas, Pak Utih ada sebut tentang apa nama? Clear suara? Clear. Okey, tentang anak kecil ni, otak dia seperti span. Bermula pada umur 1 tahun hingga ke 14 tahun, dia akan melihat, dia akan absorb apa yang tingkah laku yang dilakukan oleh ibu atau ayahnya. Jadi contoh kalau ibu bergaduh depan anak, dia akan nampak lah, dia akan ikut. Jadi perkara yang penting pertama adalah kena elakkan bergaduh depan anak lah. Nak gaduh sangat sekalipun, kita cuba gaduh manja. Ataupun tak boleh nak gaduh manja sangat sekalipun, kita cuba sampai tunggu anak tidur, tunggu anak masuk bilik, gaduhlah sepuas-puas hati kan. Maksudnya elakkan tunjuk benda-benda yang negatif kepada anak. Itu yang kedua, biasalah lemah lembut dengan isteri, ataupun yang seterusnya bergurau senda dengan anak-anak, peluk anak, geletik-geletik anak, manja-manjakan dengan anak. Bila anak biasa dengan satu keadaan ataupun satu situasi yang dalam keadaan yang lemah lembut, tak ada situasi yang agresif, jadi anak akan nampak, wah inilah orang kata yang perlu aku ikut. Dan bila anak absorb perkara yang sebegini, maka insya-Allah anak akan terlepas daripada isu membuli ataupun dibuli. Wallahu a'lam. Dia mungkin Terima kasih. Mungkin nak tambah sikit kan, macam contoh kan, saya rasa saudara Fakrani pun kita ada anak yang kecil. Macam saya duduk taman kan, takut tau nak bagi anak ni lepas daripada pagar rumah. Bukannya takut dia bahaya ke, kena tangkap ke, kena colek, itu benda yang paling kita takut lah. Tapi waktu petang tu sebenarnya kita kesian anak-anak kita ni, kita nak bagi kawan dan sebagainya. Tetapi sana dalam berkawan tu, kadang-kadang dia waktu main basikal dengan kawan-kawan, kita belum lagi nak bawa anak kita keluar. Tapi budak-budak main basikal, apa ni, bodoh kau ni, tengok habis basikal aku. Jadi perkataan bodoh yang dia cakap tu, sama ada 2. Dia dapat dekat sekolah atau dia dapat dekat rumah. Jadi kita ni rasa macam risau nak bawa anak kita keluar rumah. Kita risau nak bawa anak kita, kau pergilah main dengan kawan-kawan. Sebab apa? Kita tak nak dia pergi masuk di dalam komuniti kawan-kawan dia bawa balik perkataan-perkataan yang sebelum ni dia tak tahu pun. Kan? Dia tak dapat pun. Kalau
kalau biasanya anak kita tengok cerita apa boy ke Agent Ali ke kan, ataupun dulu kita tengok Dragon Ball, kita dah dapat dah kami kita dapat perkataan tu. Ataupun kita tengok Selemun, dengan kuasa bulan akan menghukummu kan. Itu kalau kita tengok kartun. Kalau anak kita duduk kat luar rumah kan, dapat jumpa kawan-kawan dia, perkataan-perkataan macam bodoh, sial dan sebagainya, dia takut dia akan bawa masuk dalam rumah kita. Jadi apa peranan macam kita ni, mak ayah, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu jadikan suasana dekat luar tu bawa masuk ke dalam dengan meninggalkan perkataan-perkataan buruk tu. Sebagai contoh, kalau rumah kita ni taklah besar sangat kan, rumah taman, susah anak-anak nak ambil basikal. Jadi dalam rumah tu, kitalah jadi kudanya, contohnya. Kitalah jadi raksasanya. Dia jadi Ultraman-nya. Tapi dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baik kan. Kitalah yang jadi orang kata, yelah main ni mana ada main yang berkemas. Tak ada. Kalau rasa nak main lompat-lompat atas tilam, habis semua tilam tonggang terbalik, buatlah tapi lepas tu kemas lah. Tapi kalau dah lama rindu tak dengar isteri berbebel, lepas main dengan anak tu kita biar pi kan sama dia. Kan? Nanti tak lah nanti. Ini orang kata suasana di dalam rumah. Kita takut letakkan anak kat luar, bukan kita tak nak anak kita berkawan, tidak. Tetapi proses dia menyerap tu sebenarnya pada awal usia lebih kuat. Kita tak nak dia dapat perkataan seperti bodoh dan sebagainya tu di awal usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Biarlah dia masuk sekolah, di rumah ni kita dah bagi tahu, okey bodoh ni tak baik. Sial ni tak baik. Jadi dia pergi sekolah, dia dah dapat pengasingan dalam otak dia dah. Oh bodoh ni tak baik. So aku tak boleh cakap dekat rumah. Kita dah bagi siap-siap pattern kan dah sebelum dia dapat daripada awal. Okey. Terima kasih atas jawapan daripada Cikgu Fadil dan juga saudara Alimin. Dan saya dapat rangkumkan bahawa hubungan mak ayah tu ataupun suami isteri tu perlu dijaga dahulu. Sebab itulah copy paste yang akan dibawa oleh anak. Mak ayahku macam mana, itulah aku akan jadi. Okay? Sama juga macam kita kat sini. Saya percaya mak ayah kita ada insan-insan yang baik yang telah memberikan kita satu gambaran kehidupan yang apa yang kita nak jadi. Kalau bukan dari segi kerjaya pun, dari segi sifat. Siapakah kita untuk kita akan kepada masyarakat kan? Sebab cikgu saya berpesan apa saja yang kita lakukan pada hari ini adalah apa yang orang akan ingat pada kita mati nanti. So sama juga macam mak ayah kita, apabila apa yang mereka lakukan adalah apa yang anak dia akan jadi kan. Sebab tu bila anak tu buat jahat, orang salahkan mak ayah. So hari ni mak dia ni ayah dia ni salah buat kan. Tapi kita di sini, kita yang sebagai penonton di sini, sebagai sahabat-sahabat yang bersama ni berada di sini, tanggungjawab kita untuk break the chain, memutuskan rantaian tu sekiranya ada kesalahan-kesalahan dan kesilapan, dan kita akui kita ni semua manusia kan. Memang kita tak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Mak ayah kita juga adalah manusia. Tapi kita ni sebagai insan-insan yang matang, insan-insan yang telah belajar daripada banyak sangat sumber, insan-insan yang telah maju ke hadapan lebih moden, yang kita rasa kita lebih moden ni, mestilah orang yang lebih moden, lebih banyak teknologinya, lebih mampu untuk menapis segala kekurangan-kekurangan tadi kan. So kita di sinilah kita tanggungjawab kita sebagai insan-insan ibu bapa ni untuk menapis apa sahaja kekurangan, kesilapan mak ayah kita yang kita lakukan dulu di depan mata kita, di belakang kita dengan sahabat-sahabat mereka ke perkataan mereka, kita tapis supaya tidak sampai kepada generasi seterusnya. Dan akhirnya kita membina generasi seterusnya yang mendoakan kita di syurga dalam kubur nanti kan. Itulah doa-doa yang kita nak harapkan nanti. Kalau kita lahirkan pembuli, kita bina generasi pembuli dalam keluarga kita, ada tak harapan untuk anak tadi doakan kita dalam kubur? Tu semua sabar balik lah. Okay, baik. So memang sentap sikit pagi ni. Tapi itulah orang kata kalau tak sentap dia tak masuk ke jiwa kan. Okay, baik. Jadi sebelum kita nak teruskan dengan seminar, saya nak baca komen. Okay, terima kasih. Memang buli di kalangan anak-anak memang semakin merisaukan dia. Memang kita tak nafikan masalah buli di kalangan kanak-kanak yang keras macam mana dia boleh terfikir nak buat macam ni kan. Contoh macam yang Cikgu Fadil sharekan tadi, kes di pusat tahfiz Siti Fakiyah tu, macam mana boleh terdetik mereka nak buat macam tu sekali kan, letak tilam, letak apa benda, gas, macam mana mereka boleh terfikir up to that level untuk buat. Kita tak boleh terfikir, tak boleh terbayang mana dia orang belajar. Adakah masyarakat kita cukup teruk untuk mendedahkan action sedemikian? Tak cukup ke dengan hanya macam kau main sebelah padang, kita main sebelah padang? Tak boleh ke berfikir semacam tu kan? Ikut logik akal kita. Tapi
di luar to that extent yang sehingga menyebabkan kematian, sehingga menyebabkan cacat kekal, itu yang kita sangat-sangat risaukan dan sangat-sangat sedih lah bila ia berlaku dalam masyarakat kita di depan mata kita sendiri. Okay? So, kita bergerak terus. Sebelum tu saya nak bacakan satu hadis yang sangat popular dalam hadis 40 daripada Anas bin Malik. Okay, meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Okay, dan ini satu poin yang menarik. Dia tak beriman, dia bukan tak beriman, dia tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Yes, ini poin dia. Ada pembuli yang berlaku di kalangan sahabat karib. Ini momen yang kadang kita sangat tak perasan. Okay? Jadi saya nak serahkan kepada soalan ni kepada saudara Alimin. Bagaimana kita nak bezakan momen buli dengan momen gurau? Sebab kan kadang bila kita dah terlalu rapat, dia cakap pun main sembuh je, main bahagi je. Kadang-kadang kita pun tengok Melaka kan, cakap tu seni dia dalam sangat. Sampai kadang macam, dia ni cakap betul ke main gurau ni? Dia ni direct ke ataupun bertapis-tapis ni kan? Okay. So, saya nak serahkan kepada saudara Alimin, bagaimana kita nak, yelah kita kadang-kadang tak perasan kan, macam dia ni gurau ke buli ni. Okay. So, kita nak elakkan pembulian tu dalam sesi ini. Jadi, saya nak serahkan kepada saudara Alimin, bagaimana sebagai kaunselor ni, mesti kita nak cakap, ini buli ke gurau? Okay, silakan. Okay, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Okay, baik. Sebelum tu satu persoalan lah. Bergurau ni boleh ataupun tidak? Ini satu persoalan. Bergurau ni boleh ataupun tidak? Tapi kalau tengok pada hakikatnya, Islam ni memang tak pernah melarang manusia untuk berhibur, berlawak jenaka ataupun bergurau senda. Sebab semua ni memang fitrah manusia. Fitrah manusia nak orang kata nak satukan hiburan, nak orang kata bayangkan kalau dalam masa sehari tu semua keras ataupun semua serius je, ataupun dalam kelas, dalam lecture tengah mengajar, ataupun dalam contoh dalam sesi kaunseling ke, ataupun bersama dengan cikgu mengajar anak murid kan, semua serius je. Agak apa respon anak murid? Memang Pak Yang memang kata asal cikgu ni macam-macam kan. Okey, sebab nak tengok hadis Nabi SAW pernah bersabda, maksudnya berikanlah bicaramu itu dengan sedikit gurauan, sekadar diberikan pada makanan itu garamnya yang cukup. Maknanya dalam perbicaraan kita, dalam percakapan kita sehari-hari, kalau boleh selitkanlah sedikit gurauan. Kadang-kadang takkan nak serius menyari kan, dalam sehari tu 24 jam serius memanjangan. Itu memang kata memang kaki serius lah. Dan Nabi pun sarankan, bagilah sedikit dalam percakapan kita, seharian kita, perbuatan kita, sedikit dengan gurauan. Mungkin semua famous dengan satu kisah Nabi. Kisah Nabi SAW pernah bergurau dengan seorang wanita tua. Nabi kata, wahai wanita tua tu bertemu dengan Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam syurga. Cerita Nabi jawab apa? Nabi jawab, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya syurga itu tidak masuk ke dalamnya orang tua. Nabi kata, sesungguhnya syurga ni tak akan terima orang tua. Maksud orang tua tak akan masuklah ke dalam syurga. Jadi wanita tu pun berpaling pada Nabi dan dia pun menangis. Dia dah tua, maknanya takkan aku tak masuk dalam syurga kan. Jadi bila Nabi nampak hal tu dan Nabi minta kepada para sahabat, okey, Nabi beritahu kepada para sahabat, kalian beritahulah kepada wanita itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tua. Maknanya kita semua ni walaupun dah tua, kita masuk ke dalam syurga, kita akan jadi muda, segak seperti sedia kala. Tengok Nabi bergurau dengan perkara-perkara yang betul. Tak ada Nabi bergurau perkara yang tipu, tidak ada. Okey, jadi kalau kita sebut tentang bergurau, kebiasaannya bergurau ini dia tidak akan menyentuh isu agama, isu bangsa, isu fizikal ataupun ciri-ciri individu tersebut. Kebiasaannya bergurau sebegitu. Kalau membuli pula, kebiasaannya dia akan menyentuh perkara sensitiviti sehingga dia akan mendatangkan kesan yang mendalam kepada mangsa. Itu beza antara bergurau dan juga buli. Dan bergurau ni kalau tengok antara rakan-rakan baik ni, kebiasaannya bergurau ni akan jadi positif apabila berlaku antara orang tersebut, individu tersebut ataupun kumpulan yang mempunyai hubungan yang rapat.
Maksudnya dia orang kata sangat baik, hubungan yang sangat baik, orang kata sangat rapat lah, pada kecil sampai ke besar memang rapat. Yang kedua, gurauan ni dengan nada yang gembira. Orang kata bila bergurau ni dengan nada yang gembira, yang happy, diselangi dengan gelak ketawa kawan-kawan yang lain. Dan juga yang ketiga, ni yang paling penting, individu yang diguraukan tersebut, betul ke bahasa? Yang diguraukan tersebut tidak berasa terganggu, malah dia pun turut terhibur. Dengan gurauan tersebut dia tak rasa macam kutuk aku ke? Tak. Dia akan rasa turut sama-sama terhibur. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, macam mana kita nak tahu sesuatu tindakan itu dikategorikan sebagai buli ataupun bergurau? Macam mana kita tahu perbuatan ni, kau ni buli aku ke, kau ni bergurau dengan aku? Dia ada 3 ciri ataupun 3 indikator yang membolehkan kita klasifikasikan perbuatan ini ataupun tingkah laku ini adalah buli. Dan perkara ini telah Cikgu Fadli telah sebut pada awal tadi. Dia kata yang pertama, indikator yang pertama, tingkah laku tersebut, orang tersebut, pembuli tersebut ataupun pembuli tersebut, yang pertama, niat dia mesti niat bermusuhan ataupun mengasari mangsa. Kalau ada ciri yang pertama ni, itu adalah buli. Yang kedua, ketidakseimbangan kuasa. Contoh, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang membuli ni biasanya orang yang kuat, dan yang dibuli tu kebiasaannya orang yang lemah. Kalau wujud persamaan itu bukan dikira buli lah. Itu contohnya wujud persamaan kuasa, yang dikuat pun ni sama kuat, saling berlawan, itu dikira sebagai pergaduhan lah. Okay, yang ketiga, berulang kali dalam tempoh yang tertentu. Benda yang sama dia buat, dia kutuh, dia hina orang tu, mungkin dalam keadaan bergurau, tapi bila wujud ketiga-tiga indikator tersebut, indikator ini, maka ia adalah sebagai buli. Tapi bergurau ni memang satu fitrah manusia lah. Bergurau ni memang, orang kata usahlah kita melampaui batas sehingga bergurau ini boleh jadi kepada buli. Kalau tengok kes yang berlaku tahun lepas dekat Selangor, saya suka bawa kes, contoh. Di Selangor, lupa dekat mana, ada sekumpulan remaja. Ada seorang remaja ni dia pegang motor pakcik. Pakcik tu lah umur dalam 59, warga emas. Umur dalam 59 tahun, warga emas. Dia pegang motor makcik tu, dia buat macam nak jatuh kan. Dan sementara tu ada seorang rakan dia lain, dia cabut kopiah atas kepala pakcik. Dia cabut, dia main-main, lepas tu dia bagi balik. Lepas tu bila pakcik ni, dia datang nak pergi ke motor, remaja ni, dia pun lepas ke motor dan motor tu pun jatuh. Pakcik tu pun pakai kopiah dengan elok, pakcik tu pun angkat motor, duduk dengan untuk nak ke masjid rasanya lah, nak ke masjid. Kemudian bila pakcik tu nak bergerak, mungkin diorang dalam keadaan bergurau, dan kemudian ada salah seorang rakan ni, dia ambil kotak yang dekat tepi, dia baling kotak tersebut kepada pakcik. Dan pakcik ni akhirnya kalau tengok berita tu, memang dia pun maafkan kepada anak-anak muda ni, sebab mungkin diorang nak bergurau lah, tapi masalahnya tak kena pada tempat dan juga tak kena pada orang. Jadi automatik dia akan jadi buli. Banyak kes lah. Kes tahun ni rasanya kes isu bergurau juga, buli warga emas di Pasir Putih di Kelantan, kampung saya. Okey. Jadi seperti yang saya sebut pada awal tadi, ada sahaja 3 ciri ini, niat bermusuhan, ketidakseimbangan kuasa, berulang kali dalam tempoh tertentu, wujud 3 indikator ini, maka itu adalah buli. Wallahu'alam. Okay, baik, terima kasih Saudara Alimin kerana memberikan penjelasan yang jelas tentang gurau atau buli ni. Sebab itulah kadang kita tak perasan, kita dah rapat sangat, kita kadang-kadang bila dah jarang sangat jumpa, kawan kau lama, ingat kau dah mati kan. Orang Melaka kan. Sampai macam tu sekali kan. Tapi nak silakan. Nak tambah sikit lah, bukan tambah lah, mungkin sekadar perkongsian. Bila sebut tentang buli yang seperti apa Dr. Alimin katakan tadi, ataupun yang kita duk borak tadi, saya teringat saudara, okey. Saya teringat satu kisah bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan kanak-kanak yang Rasulullah memberi tugasan kepada Anas bin Malik. Okey. Anak seperti yang kita maklum, Anas bin Malik ni orang kata anak angkat kepada Rasulullah SAW lah, yang mana mak dia dah serahkan kepada, orang kata wakaf lah, orang kata jadi bukan hamba lah, macam jadi pembantu, jadi pegawai khas kepada Rasulullah SAW. Kan? Jadi sebab tu mana Anas bin Malik ni budak-budak, Rasulullah pernah
meminta dia menghantar tugasan ataupun amanah kepada Anas bin Malik, kau pergi hantar pada satu tempat ni. Lepas tu Rasulullah risau, mana pergi Anas bin Malik ni? Tak sampai-sampai lagi. Ya, tak sampai-sampai lagi. Dah buat ke belum dan sebagainya. Jadi Rasulullah risau, dia pun pergi ke arah sepatutnya yang Anas bin Malik tu pergi. Jadi sebab tu perjalanan ni rupa-rupa Anas bin Malik ni dia budak. Jadi rupa-rupanya dia main dengan kanak-kanak lah, tak tahulah main baling tin ke, main baling selipar ke, tak tahu, tapi kanak-kanak kan dia main. Jadi Rasulullah ni, kalau kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang mak atau sebagai seorang guru lah katakan, kita arahkan pada anak kita, anak murid kita tak buat, apa kita cakap? Kau ni orang cakap tu buat, pergi je lah kan, kita marah dia, kita bebel dia dan sebagainya kan. Tapi tidak pada Rasulullah SAW. Dia kata kedua Rasulullah, ya, dia pergi pada Anas bin Malik, dia kata, dia pegang bahu Anas bin Malik, dia kata kenapa tak pergi lagi, apa yang kau buat, kau main ni, tidak. Dalam proses tu dia tak marah Anas bin Malik, tetapi dia beritahu supaya jalankan tanggungjawab dulu, amanah dulu, buat kerja dulu, lepas tu kau nak main-main lah. Jadi ini orang kata perilaku atau tingkah laku yang Rasulullah dah tunjukkan kepada seorang kanak-kanak. Dan sebelum daripada tu lagi, Anas bin Malik dia pernah buat perangai pada Rasulullah kan. Sebab tu mana Anas bin Malik ni kecil, Rasulullah kendong dia. Ya, tiba-tiba Anas bin Malik terkencing, kena tubuh badan Rasulullah kan. Rasulullah tak terus lepaskan, "Ish, apa ni terkencing habis basah badan uncle." Tak ada. Tapi Rasulullah tunggu sampai budak tu habis kencing. Anas bin Malik habis kencing, dah tenang, baru dia cucikan. Sama juga dengan situasi anak-anak kita yang hari ni mungkin kita nak latih dia umur 2 tahun, 3 tahun tak nak pakai pampers. Katakan. Tiba-tiba di balik langsir anak kita terkencing. Sebab apa? Sebab dia tengok kucing kencing bawah kereta, menyorok kan. Dia tak dapat tengok bagaimana kita ajar bawa pergi tandas dan sebagainya kan. Jadi dia kencing di balik langsir. Jadi waktu tu baru pula lepas mop dan sebagainya. Jadi kita ada rasa lagi nak marah kan. Jadi kalau kita lihat daripada dua kisah ni, bagaimana Rasulullah mengendalikan proses untuk mendidik anak tu sampai tidak tahap memerli, membuli bahasa dan sebagainya. Inilah orang kata cara didikan yang orang kata lebih harmoni, lebih rahmah, agar bila anak ni berada dekat luar, dia nampak satu kesalahan, dia tidak terus melabel, dia tidak terus memaki, dia tidak terus meletakkan sangkaan yang buruk, tetapi cuba mencari jalan untuk menyelesaikan dan bertabayun, mencari sebab kenapa benda tu berlaku dan mencari jalan bagaimana nak membantu supaya perubahan, reform itu boleh berlaku kepada masyarakat. Baik, terima kasih Cikgu Fadli. Okey, insya-Allah kita pun dah nak sampai ke penghujung siaran. Jadi sebelum kita sampai ke penghujung, saya nak beri reminder ataupun mengajak rakan-rakan semua untuk sama-sama kita menyumbang kepada Sekolah Rendah Air Musleh Melaka untuk mereka supaya mereka dapat membina bangunan baru untuk sekolah. Jadi boleh dapatkan nombor akaun di bahagian bawah tu, akaun Maybank 55413800 4564 dan juga boleh buat sumbangan ke Bank Islam 04042010005766. Kalau salah nombor akaun tu, make sure sumbangan tu sampai bila next tu keluar Sekolah Rendah Islam Air Musleh Sri Melaka. Sebab sekolah ini sekarang ni beroperasi di kawasan Shop Lot. Jadi kita sekolah sedang berusaha, pihak sekolah sedang berusaha untuk mengumpul dana untuk membina sekolah di tapak yang telah dibeli dengan bangunan supaya kesejahteraan kepada anak-anak murid. Dan insya-Allah sekiranya kita menyumbang, insya-Allah selagi mana sekolah ini beroperasi, selagi mana ada anak-anak dapat manfaat daripada ilmu di sekolah ini dan anak-anak ini mengamalkan ilmu tersebut, insya-Allah pahala akan mengalir kepada kita, insya-Allah. Jadi sumbanglah seminimal RM10, RM20, RM50, kalau yang lagi kecil RM1,000 lah. Okey, kita sumbanglah sebanyak mana yang kita mampu untuk menjayakan usaha ini supaya anak-anak yang akan belajar di stream ni, Sekolah Rendah Air Musleh ni dapat mendapat pendidikan, dan guru-guru pun akan dapat memberikan pengajaran yang lebih kondusif kepada anak dan lebih selesa, insya-Allah. Ni Cikgu Fadli pun dia cikgu dulu kan. Sampai sekarang pun dia masih cikgu lagi, cuma sekarang tengah sama belajar, dia tengah bercuti. So dia rasalah bagaimana bersekolah, mengajar di bahagian sekolah ni kan. Kalau keadaan tu tak kondusif, tak selesa, macam mana lah cikgu nak bagi. Cikgu pun dah tak selesa, macam mana lah anak tu nak belajar dengan baik kan.
Okey, baik. Jadi saya mohon kepada rakan-rakan semua untuk sama-sama menyumbang kepada SRIM supaya mereka dapat mempercepatkan proses membina bangunan sekolah. Jadi sebelum kita berakhir, saya mintalah saudara Alimin untuk memberikan nasihat pesanan kepada penonton, pesanan akhir. Pesanan akhir Okey, baik. Zero atau zero. Zero. Jadi kalau ikut tentang isu ni, perkara yang sangat penting adalah ibu bapa lah. Ibu bapa memang kena harus peka dengan perkembangan anak. Contohnya kalau anak cerita tentang dirinya dibuli, okey, kita kena ambil tindakan. Kata contohnya anak dia mengadu pada kita, anak tu itu dibuli, elakkanlah kita sebut ala Long ni lembik lah, takkan tu pun kena buli, lawanlah balik kan. Ini memang akan memberi kesan kepada mental anak. Jadi nak kata pendek kata, ibu bapa kena mainkan peranan yang penting, bukan ibu bapa sahaja, tetapi semua pihak memang kena mainkan peranan penting. Yang paling penting sebab bila berlaku buli ni, ataupun Cikgu Fadli telah sebut keempat-empat jenis buli ataupun kelima-lima jenis buli, dia akan memberi kesan dari sudut psikologikal anak. Tak kisahlah mana pun, dia akan memberi kesan pada sudut psikologikal anak, dan ekoran daripada kesan psikologikal inilah boleh membawa kepada kesan fisiologi badan. Contohnya tubuh tak selesa, sentiasa berpeluh, badan shaking, dia akan efek kepada seluruh anggota badan manusia. Jadi penting, bukan ibu bapa sahaja, semua sekali kena mainkan peranan penting, sama-sama bantu untuk cegah buli ini. Dan last sekali, saya ada satu puisi. Puisi ni daripada Fitri Yahya. Ada buku dia Mahkota Kiasan. Dia kata apa? Kata yang baik itu satu sedekah. Orang mendengar terasa indah. Mahukah kalian dimaki hamun, kesat bicara tercampak santun. Andai kotor darah dan daging, semua orang ingin dianjing. Tiada maruah orang dipijak bagaikan kain terbuang. Jika tiada nasihat yang baik, diam sahaja tak perlu memekik. Lantang belum tentu benarnya, bagai kilat membawa bencana. Diam bukan tanda menyerah, malas terjebak tamadun rendah. Jangan percaya mainan auta, hati dan tutur kata tidak sekata. Last sekali, mulut jahat cerminan muslihat, jelas tanda hati tidak sihat. Itu sahaja daripada saya. Wallahualam, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saudara Alimin atas nasihat tadi, dan Cikgu Fadli, pesanan akhir kepada penonton dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Cikgu Fadli, mungkin ada gangguan teknikal. Tak apa, jadi Alhamdulillah, insyaAllah kita sudah sampai ke penghujung. Saya dapat rangkumkan di keseluruhan perkongsian seminar kita pada hari ini. Sangat penting untuk kita sebagai ibu bapa ataupun kita sebagai seorang lelaki yang menonton ni, kalau jika anda seorang isteri, seorang kakak, seorang adik perempuan, sampaikan ilmu ini kepada ayah anda, kepada abang anda, adik lelaki anda, supaya kita dapat membina mereka, dapat membantu mereka, berikan kita punya tanggungjawab sebagai seorang orang kata perempuan ni sebagai pembantu pendorong lelaki ni. Jadikan kita sebagai pendorong ni, bawa tanggungjawab kita sebagai pendorong kepada orang lelaki ni, sebab lelaki ni adalah insan yang sentiasa memerlukan bantuan. Dia rasa dia kuat, tapi sebenarnya banyak support yang dia perlukan. Jadi dan juga sebagai ibu bapa, kita sering diuji dengan apa yang kita ajar. Itulah yang cikgu saya pesan, apa saja yang kita cakapkan, apa saja yang kita ajarkan, itu yang akan diuji kepada kita. Macam kami di sini, kami bercerita tentang buli, kami bercerita tentang parenting ibu bapa, tapi itulah yang akan diuji kepada kita. Lagi banyak kita belajar tentang parenting, lagi banyak kita belajar tentang psikologi, lagi banyak kita belajar tentang kes-kes buli, itulah yang akan kita akan diuji. Dan saya nak bawa juga satu kes pagi ni, satu kisah pagi ni, yang mana pertandingan terakhir daripada jago UFC lightweight, Khabib Nurmagomedov. Betul ke saya cakap ni? Tapi Khabib lah, betul Khabib. Beliau seorang lelaki dan beliau menggunakan kekuatan dia untuk berdakwah. Wah, itu yang best. Dari kekuatan tu bukan sesuatu yang kita nampak negatif, tapi apabila kita berjaya meletakkan sesuatu sifat gitu dalam keadaan yang betul, pada sesuatu yang betul, dia akan menjadi satu nikmat yang sangat best untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Fadli dan juga saudara Alimin kerana sudi bersama dengan
Ikram Jasin dalam seminar Keluarga Rahmah Lelaki Hero Keluarga, Hero atau Zero. Jadi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sekiranya ada apa-apa kesalahan dan kesilapan daripada pihak penganjur. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ikram Jasin kerana menjemput kami, sudi menjemput kami untuk melancarkan program pada pagi ini, dan juga tak luput kepada Puan Nohayati, kita punya teknikal di belakang tabir yang sentiasa memastikan kita punya perjalanan teknikal daripada siri 1 House Chores dengan Tok Wabah dan Pak Utih berjalan lancar, dan juga sehingga siri 2 ini berjaya disampaikan kepada anda melalui platform FB Live. InsyaAllah di sinilah tamatnya kita punya seminar Keluarga Rahmah siri kedua. Jadi sekiranya anda belum menonton siri pertama, insyaAllah siri pertama kita dah upload di YouTube. InsyaAllah nanti mungkin kita boleh deal dengan Ikram Jasin untuk berikan link untuk anda menonton seminar Keluarga Rahmah siri 1 yang dibarisi oleh 10 speaker, yang juga dimoderatorkan oleh saya, insyaAllah, supaya kita dapat sama-sama menimba ilmu di sana. Baik, sekali lagi terima kasih Cikgu Fadli kerana bersama kami. InsyaAllah. Okay, juga terima kasih juga kepada saudara Alimin, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton, yang share, yang komen. Semoga kita semua dapat manfaat dan kita sebarkan manfaat ni kepada rakan-rakan di luar sana. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada rezeki kita jumpa dalam siri ketiga, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah.